kau ini kebaya nak ajar tips kan tips tips berbatang je tapi hari ni nak ajar tips pasal budak-budak tak pasal baby yang baru lahir yang kita baru lahirkan macam manakah caranya untuk kita bantu baby kita kurangkan kekuningan baby. Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Jumpa lagi dengan kau dalam segmen Nenek Kebaya nak ajar tips. Kan tips bukan tips berpantang je, tapi hari ni nak ajar tips pasal budak-budak pula. Pasal baby yang baru lahir, yang kita baru lahirkan. Macam manakah caranya untuk kita bantu baby kita kurangkan kekuningan pada baby. Kan akak kau ni tengah cari remote aircon tak jumpa. Dekat sini kepanasannya tahap global. Tak ada. Dalam laci-laci. Siapa yang ada dengan Kak Jam, minta tolong share sikit. Minta tolong like, minta tolong love sikit kan. Supaya kita boleh berkongsi dengan lebih ramai orang-orang di luar sana yang bakal berpantang dalam musim PKP ni. Jadi mungkin korang tak tahu macam mana nak handle baby kan, tak boleh nak balik kampung, kena berpantang sendiri, baby pula kuning. Jadi apa nak buat? PKP dah dilanjutkan lagi 2 minggu dan mungkin juga lanjutkan juga lagi 2 minggu kan. Jadi kita tak tahu bagi adik-adik yang bakal berpantang tak lama lagi, eloklah dengar apa yang Kak Jan nak ajar ni. Nenek Kebayan kau nak bagi tips macam mana caranya kita nak bantu kurangkan kekuningan pada baby kita, supaya kita nak kena hari-hari bawa pergi hospital, nak kena keluar bawa baby pergi hospital check kan. Tak adalah hari-hari kita nak dedahkan baby kita dengan orang yang tak kita tahu siapa-siapa kan. Jadi sebab nak ajak korang belajar cara-cara nak membantu mengurangkan kekuningan pada baby. Okey, macam mana? Siapa lagi dengan Kak Jia? Kak Jia tunggu sekejap lah kan. Kalau ada korang ada dekat sini, minta tolong like sikit, minta tolong sikit. Siapa yang ada, minta tolong like, minta tolong komen. Nak tengok ada ke tak ada. Kan, komen sikit. Komen sikit. Kak Ijat kau tulis. Okey, dah masuk dah komen. Okey, jadi kita boleh teruskan. Baru ada tu notification keluar. Kita tunggu notification baru keluar. Mungkin ramai lagi yang nak masuk, nak belajar macam manakah caranya mengurangkan kekuningan pada baby kan. Macam mana nak cara nak mengurangkan kekuningan pada baby. Okey, kita start. Okey, seperti mana yang semua maklum, kekuningan pada baby ni adalah disebabkan kandungan bilirubin dalam darah baby, dalam badan dia kan. Dalam badan baby ni ada bilirubin. Bilirubin ni lah yang berwarna kuning. Sebab itulah bila kita cakap demam kuning tu, sebab bilirubin ni dia berwarna kuning, tak apa-apa. Kan? Dia berwarna kuning. Jadi sebab itulah orang kata demam kuning. Cakap demam kuning ni sebab dia nampak baby tu mata dia start kuning. Selalunya demam kuning ni kalau orang besar dia berkaitan dengan hati lah. Dengan hati. Okey, jadi kita ni nak dikatakan zaman ni kebanyakan kita boleh cakap dalam 80 ibu-ibu yang melahirkan akan melahirkan anak dengan demam kuning. Jadi jangan terlampau stress out kalau kita melahirkan anak dengan kuning. Sebab mungkin disebabkan oleh pemakanan kita jugalah, rakan pattern pemakanan orang zaman sekarang. Mungkin juga disebabkan orang dulu-dulu tak ada Facebook, tak ada internet connection, nak share yang anak dia kuning kan. Tapi orang sekarang ni kita lebih cepat dapat informasi, jadi kita tahu yang banyak orang kuning. Dan mungkin juga dulu daripada segi recording, mengambil data kan, itu kurang kan. Orang datang nak ambil data sama ada
anak awak ada kuning ke? Tak ada. Jadi orang tak ada ambil data. Mungkin zaman sekarang ni pengambilan data dah mula di emphasize ataupun benda emphasize dalam bahasa Melayu pun tak tahu. Dibuatlah, diperkenalkan kan. Jadi diorang pun start collect data, nak tengok berapa percentage peningkatan anak-anak yang kena demam kuning kan, berapa percentage kena prolonged jaundice kan. Jadi barulah kita tahu yang panjang kan. Masa zaman Kak Ijah dulu bersalin, tak ada lagi dengar budak-budak kena prolonged jaundice, tak ada lagi masa tu. Kurang dengar pasal, kita tahu pasal kuning, kita tahu daripada orang tua-tua sahaja. Bila dia tekan, dia nampak kekuningan pada kulit baby tu, dia katalah baby kita demam kuning kan. Itu zaman dulu punya cerita lah. Zaman sekarang punya cerita berbeza dengan zaman dulu punya cerita. Sebabnya zaman sekarang ni lebih mudah, ada equipment yang lebih bagus ataupun kelengkapan hospital yang lebih bagus kan. Kita dah tahu sebab apa antara reason ataupun antara penyumbang kepada kekuningan pada bayi itu apa kan. Okey. Jadi selalunya siapa yang akan ada baby yang ada demam kuning ni adalah mereka-mereka kebanyakannya adalah daripada ibu-ibu yang mempunyai darah RHB blood group dia O positif ataupun O negatif kan. Okey, jadi RHB group dia adalah O. Dan kebanyakannya orang-orang yang berdarah O ni, whether sama ada dan isteri dan suami tu berdarah O, anak tu lebih cenderung untuk mendapat demam kuning. Kerana apa? Kerana pembentukan darah untuk anak-anak yang berdarah O ni dia lambat sikit. Dia kuat sikit darah O ni kan. Jadi dia lambat sikit. Jadi sangat-sangat penting untuk ibu-ibu membantu anak-anak korang dengan memberi susu ibu yang pekat. Okey, antara perkara-perkara yang sangat bagus untuk membantu mengurangkan kekuningan pada bayi adalah memberi susu dengan kerap. Okey, antara perkaranya. Okey, memberi susu dengan kerap. Itu ubat alami untuk baby yang jaundice, yang kuning. Itu adalah ubat alami. Dan kalau boleh, susu tu kita nak susu yang pekat, yang warna kuning. Kan, susu berat tu. Orang tu dulu kata susu berat. Okey, jadi macam mana saya nak dapatkan susu yang berat sedangkan saya ni baru je lepas melahirkan kan, 3-4 hari pertama melahirkan saya tak ada susu. Ada juga ibu-ibu yang susu dia sangat cair, nak perah pun tak dapat nak perah dengan banyak kan. Jadi itu dekat situlah datangnya sokongan ataupun bantuan daripada pengambilan herba. Okey, daripada pengambilan herba. Jadi kebanyakan ibu-ibu mempunyai masalah kekurangan susu badan. Down, sebabnya kekurangan susu badan ni bukanlah perkara biasa, bukanlah perkara baru. Okey, daripada zaman Rasulullah lagi dah ada masalah kekurangan susu badan. Hingga kan zaman dulu kita tak ada susu formula, diorang tak ada lagi susu formula, diorang adakan ibu susuan. Sebab tu hari pertama, kedua, ketiga tu diorang dah siapkan dah siapa ibu susuan untuk anak-anak aku. Sebabnya kita takut masa tu kita tak ada susu yang boleh bantu baby masa tu. Diorang takut tak ada susu sebab sehingga kan even Nabi Muhammad pun diberi kepada ibu susuan dia untuk disusukan. Betul kan? Jadi mungkin sebab jadi benda ni memang dah daripada dulu kala. Ada wanita-wanita yang kekurangan susu. Jadi jangan rasa down kalau kita ni tergolong dalam golongan yang mempunyai yang mengalami masalah kekurangan susu badan. Sebab memang ada, tak boleh kata tak ada. Jangan down. Okey, susu badan ni macam mana kita nak banyakkan susu badan Kak Ija? Okey, ada banyak cara yang boleh membantu, Kak Ija cakap membantu ya. Sebabnya adanya atas badan juga, atas keturunan juga. Ada yang mak dia tak ada banyak susu kan, dia tengok mak saya tak ada banyak susu, itu antara genetik lah. Okey,
Dan selain daripada itu, apa yang boleh membantu kita meningkatkan susu badan kita adalah dengan urutan. Contohnya urutan yang boleh merangsang kelenjar susu. Kita boleh bantu meningkatkan susu badan dengan positivity. Kan sebenarnya bahasa minda dengan badan ni link. Minda dan badan tu sangat-sangat link. Kita kena selalu positif. Okey, ketiganya adalah sentuhan bibir baby tu dengan kita tu kena betul, kena kerap kan, supaya hubungan tu dapat merangsang penghasilan susu. Info yang bagus, penerangan yang jelas. Alhamdulillah. Thank you Haida, boleh share kan. Kak Ija share apa yang Kak Ija tahu ya. Kak Ija bukan doktor tapi Kak Ija share apa yang Kak Ija belajar. Okey, bila bibir baby kita tu bertemu dengan puting susu kita tu, rangsangan tu berlaku pada kelenjar-kelenjar susu dalam badan kita ni, dalam badan wanita. Istimewanya perempuan ni sampai macam tu kita punya link dengan baby kita kan. Walaupun baby dah keluar daripada rahim kita, once sekali mulut dia tu sentuh kerap dekat puting kita ni, dia akan membantu merangsang kelenjar-kelenjar kita tu. Jadi kita bantu lagi dengan urutan, dan selain daripada tu Kak Ija selalu sarankan korang boleh ambil herba yang boleh membantu merangsang lagi penghasilan susu, iaitu sepang kederang. Okey, ini adalah sudut nak membantu memperbanyakkan susu badan kita dan nak membantu nak membantu baby kita ni. Dengan susu kita ni, kita nak bantu baby kita supaya boleh build darah yang bagus. Bila dia kerap kencing, dia kerap berak, ini adalah satu formula yang sangat bagus untuk dia keluarkan kekuningan daripada badan dia tu. Okey, bila dia kencing, dia setelah tidur sahaja benda tu akan bergerak sahaja dekat dalam badan dia, tak keluar. Jadi sangat penting untuk kita selalu keep kita punya baby awake, ataupun selalu kena pastikan baby kita jangan tidur lama. Okey, kita bagi dia punya blood circulation ni bergerak dengan bagus. Dan susu kita ni lah sebenarnya ubat untuk membantu penghasilan penghasilan pada baby kita. Jadi apa kena mengena pancaran biru tu pada baby Kak Ija? Okey, nak cerita juga sebab ni daripada segi perawatan aura yang Kak Ija belajar lah kan. Yang kita belajar. Okey, pancaran biru ni ataupun aura biru ataupun warna biru yang daripada lampu yang diberikan oleh hospital-hospital ni adalah daripada segi perawatan aura. Okey, perawatan aura ni macam mana Kak Ija? Perawatan aura ni adalah sebagai contohnya, Kak Ija bagi contoh ya, orang dulu-dulu kalau dia kena beguk ataupun serang beruk, orang panggil, orang kampung Kak Ija panggil serang beruk. Okey, kalau kena serang beruk ni, dia orang taruh nila dan cuka. Okey, kenapa taruh nila yang berwarna biru? Taruh benda lain. Kenapa nak kena nila warna biru kan? Habis biru-biru habis kan? Kenapa? Sebab dia menggunakan rawatan aura untuk mengurangkan interaksi gland ataupun kelenjar tu. Macam itulah yang Kak Ija belajar daripada segi perawatan aura. Sama juga dengan baby yang kuning, warna biru tu adalah untuk perawatan aura tu, untuk nak mengurangkan rangsangan kelenjar yang menghasilkan bilirubin tu daripada menghasilkan bilirubin dengan lebih banyak. Jadi dia nak naturalize kan, nak cool down. Segar biru. Nak menyejukkan, nak pujuk kita punya baby punya gland tu supaya lebih bertenang, jangan terlampau banyak hasilkan bilirubin. Kira-kiranya perawatan yang diberikan daripada rawatan lampu tu. Okey, selain daripada tu ada banyak petunjuk tu mengurangkan kekuningan kepada baby. Okey, yang banyak sebenarnya bahan-bahan alami yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan kekuningan. Ada orang guna kucai, ada orang boleh gunakan banyaklah kita boleh gunakan
merah, yang berwarna merah supaya sebab kuning ni dia warna kuning kan. Kita boleh gunakan aura yang berwarna merah, sama juga macam Kak Ija lebih Kak Ija galakkan penggunaan akar sepang ni, kayu sepang ni, kulit pokok sepang. Kerana apa? Kerana air dia tu nanti akan menjadi merah. Selain daripada efek membantu mengurangkan kekuningan, ianya juga dapat membantu mengurangkan radang pada kulit-kulit lainnya. Baby korang ada masalah kulit. Jadi Kak Ija suka kalau korang dapat bonus lebih lah. Beli satu macam percuma 3-4 lagi function kan. Jadi Kak Ija suka macam tu. Kalau Kak Ija pun, Kak Ija nak beli barang pun nak yang ada free gift kan. Jadi ni adalah antara free gift yang Kak Ija suka nak bagi kat korang. Ni bukan free gift sebenarnya, dia punya kelebihan. Okey, jadi pada perawatan yang Kak Ija belajar, kulit sepang ni adalah sangat bagus untuk membantu mengurangkan kekuningan baby selain daripada susu ibu yang berat. Okey, ni daripada luaran dia supaya kan kita tak nak taruh baby kita bawah lampu biru kan. Ini adalah antara bahan yang kita boleh bantu lagi baby kita mengurangkan kekuningan dia. Macam tu. Jadi kita nak gunakan apa-apa aura lain. Seeloknya aura-aura kita ada 7 warna dekat kita ni. Kita nak guna kalau bilirubin tu dekat dia ada bahagian-bahagian aura kat sini, bahagian warna lain. Dekat bawah ni aura di warna lain. Jadi kita tengok dekat mana kita nak bantu. Okey, kita nak kurangkan dia punya rangsangan. Contohnya Kak Ija cerita lagi pasal aura. Nak cerita aura, mari akak kau cerita aura. Contohnya, kalau korang rasa korang kurang bernafsu, contohnya Kak Ija cerita ni bernafsu. Bagi-bagi adik-adik yang rasa dah kurang nafsu lah Kak Ija. Saya macam tak berapa ada mood kan, kurang rasa bosan-bosan je, korang cuba pakai contohnya underwear korang yang berwarna orange. Contoh ya, Kak Ija bagi contoh. Underwear yang berwarna orange, ataupun korang boleh pakai baju yang ada orange punya warna. Okay? Sebaiknya bahagian bawah tau. Kita nak bahagian bawah orange tu sebab bahagian peranakan kita ni aura dia jingga. Jadi kita nak yang warna jingga-jingga kat bawah tu. Korang akan rasa mood tu akan berbeza. Itu adalah antara contoh perawatan aura yang digunakan oleh orang-orang. Sebab itulah ada mandi bunga. Kita akan cari 7 warna bunga kan. 7 warna bunga. Kerana apa? Kerana kita nak rangsang aura dan kita nak stabil kembali aura-aura yang ada di sekeliling. Itu adalah antara rawatan yang digunakan untuk membantu mengurangkan kekuningan baby, iaitu rawatan aura. Sebab tu kita guna untuk mandian. Sebab mandian ni juga adalah antara aspek yang aura yang digunakan kepada baby. Maknanya awal-awal kita dah bagi dia rawatan aura supaya badan dan dia punya kelenjar tu bertenang. Macam tu. Faham jadi sangat-sangat penting untuk ibu-ibu kan supaya bertenang. Jangan kata baby kuning sikit saya dah takut kan, saya tak boleh makan ubat. Tak, sebenarnya baby kuning disebabkan oleh badan dia tak dapat nak bantu diri dia menghasilkan darah dengan lebih bagus. Maknanya tak ada masuk yang bagus. Sebab tu doktor selalu sarankan kerapkan penyusuan ibu, kerapkan penyusuan baby dan kurangkan baby punya tikan. Biar dia selalu berjaga supaya ada peraliran darah dan ada kencing dan berak itu berlaku lebih cepat. Bila kita bagi dia susu lebih berat, dia akan berak lebih kerap. Baby saya berak kerap sangat Kak Ija. 5 kali sehari. Kan? Ramai orang yang takut. Sebenarnya baby dia boleh berak up to 6 kali sehari. Jadi jangan takut kalau baby anda kerap berak. Awal-awal bila kita minum herba, dia memang akan kerap berak sebab nak bersihkan bahagian dalam dia. Sama juga kalau dia ada bilirubin yang lebih, dia akan berak lebih. Kalau kita bagi dia susu yang berat.
dia akan lebih kerap berak sebab nak keluarkan tahi sarap dan tahi kuning dia tu. Macam tu orang tua-tua dulu kata tahi sarap. Dan korang nampak kadang-kadang kalau dulu-dulu baby dia ada macam biji-biji yang ada macam nanah-nanah, itu sarap orang tua-tua panggil. Jangan takut juga. Sebabnya ianya adalah satu perkara yang biasa dapat. Jangan terlampau risau, korang ada sepang baby tu boleh mandikan baby dan kurangkan keradangan pada kulit baby. Baby kena macam ruam-ruam sarap tu. Okey? Perkongsian Kak Ija hari ni untuk adik-adik yang nak berpantang sendiri, takut kalau baby kuning tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu nak buat macam mana kan? Jadi macam mana cara Kak Ija nak gunakan sepang baby ni Kak Ija? Ramai orang yang beli sepang baby dengan Kak Ija nak bantu mengurangkan kekuningan pada baby. Jadi sebenarnya senang saja. Sepang baby ni korang boleh ambil sedikit-sedikit sebab dia jenis kayu saja ya. Korang ambil sedikit-sedikit dan rebus. Air rebusan tu nanti campurlah dengan air mandian baby. Mandikan baby pagi dan petang kalau kita nak mandikan dia 2 kali sehari. Kalau nak mandikan baby sekali sehari, mandikan jelas sekali sahaja. Dan lebihan daripada air kayu ni boleh diulang rebus sampai hilang warna dia. Kak Ija dah tahu kalau baby kena prolong jaundice, satu ni cukup untuk sebulan baby mandi. Kak Ija sediakan satu ni cukup untuk sebulan baby mandi herba kalau baby korang kena jaundice yang berpanjangan. Contohnya prolong jaundice. Mandikan, jangan terlampau risau. Teruskan penyusuan ibu yang premium pada bayi kita. Pastikan badan kita cukup sihat untuk hasilkan susu yang sihat untuk berkualiti untuk baby kita. Itu sangat penting. Penghasilan susu kita ni sangat-sangat penting sekali pada Kak Ija lah. Supaya dapat susu yang pekat. Susu pekat itulah sebenarnya ubat untuk baby korang. Kan? Kak Ija nak cerita yang tu sebenarnya. Kenapa Kak Ija selalu minumlah sepang. Awal-awal dia minum. Kenapa suruh? Sebab Kak Ija nak suruh korang ada susu yang pekat. Susu yang berat untuk bantu membantu mengurangkan bacaan bilirubin pada baby korang tu. Jadi baby punya kuning pun akan cepat turun. Siapa yang dah pernah minum sepang dan dah pernah mandikan baby dia dengan sepang, jadi dia akan tahulah macam mana perubahan bacaan tu. Yang biasa dia akan tahu. Yang takut-takut tu dia terpaksa dah tunggu lama sampai kadang-kadang hari baru dia cakap, Kak Ija baby saya dah 30 hari kena demam. Kena jaundice, macam mana saya nak buat? Minum sepang. Minum sepang 3-4 hari. Iyalah hilang. Dah rugi 30 hari pantang tak makan apa-apa ubat kan. Jadi tak kuat ke sepang ni Kak Ija? Tak berat. Macam Kak Ija cakap selalu kalau korang boleh minum Milo dalam pantang tu, maknanya korang boleh lah minum sepang ni. Dia sangat-sangat mild. Okay? Jadi itulah input yang Kak Ija nak bagi tahu pada korang. Jangan gelabah, jangan terlampau tertekan. Yang melahirkan ini kena selalu bertenang. Bertenang ni sangat penting untuk mengelakkan kita daripada kena meroyan. Kak Ija kat mana nak cari periuk tanah tu? Aduh ya, Kak Ija ni pun PKP ni dek, Safa. Kalau tak PKP ni Kak Ija boleh je tolong carikan ke korang. Kak Ija punya tempat yang buatkan Kak Ija punya tungku tu, dia buat periuk tanah, dia buat macam-macam. Tapi mungkin boleh cari dekat Cowboy. Cowboy pun ada jual periuk tanah ya Safa. Kalau ada Cowboy dekat rumah korang tu, kedai-kedai India kan yang jual stanggi dia orang periuk tanah selalunya, sebab orang India yang suka pakai unsur tanah ni, sebab dia orang punya rawatan Ayurveda ni yang Kak Ija pun boleh tahu juga. Kak Ija pun selitkan juga dalam perawatan kita. Sebab apa? Sebab perawatan dia menggunakan herba dan bagus. Sangat bagus sebenarnya. Yang kata tak bagus, perawatan dia orang adalah antara perawatan yang terawal ada Ayurveda ni. Macam mana dia orang menggunakan unsur-unsur alam, sama macam kita, macam mana kita menggunakan unsur-unsur herba dalam penghasilan
dalam membantu meningkatkan kehidupan, maknanya meningkatkan kesihatan badan. Jadi yang mana Kak Ijah boleh cedok, Kak Ijah akan cedok. Sama juga perubatan Cina contohnya kan, penggunaan ginseng, penggunaan herba-herba diorang kan, even banyak herba-herba yang Kak Ijah guna pun boleh di kedai-kedai sinsay. Maknanya kita ada penggunaan herba tu ada range yang sama antara Melayu, Cina dan India ni. Sebab kita ni daripada susul galurnya herba, perawatan herba ni kita belajar daripada pedagang-pedagang. Diorang ajarkan cara macam ni sikit, diorang ajarkan cara macam ni sikit. Jadi mereka-mereka yang duduk di pesisiran zaman dulu, macam nenek Kak Ijah cerita lah ya, kita cerita. Duduk di pesisiran ataupun duduk di port lah, maknanya apa port ni apa dah bahasa Melayu ni, tak ingat pula dah. Orang maknanya pelabuhan, tempat-tempat berlabuh ni diorang akan dapat ilmu, akan dapat ilmu macam mana nak gunakan herba-herba yang pedagang-pedagang dibawa sebagai sebagai bekalan untuk menjaga kesihatan diorang semasa pelayaran. Jangan kata diorang belayar kosong-kosong, diorang belayar pun diorang bawa herba diorang untuk bantu dan masa tu kan. Jadi dekat situlah orang-orang yang di persisiran ni belajar. Bila pedagang tu berhenti, tengok orang kawasan ada masalah contoh kan, mungkin diorang ada pertukaran dekat situ. Jadi dekat situlah ada pembelajarannya. Macam itulah cerita. Dululah Kak Ijah tolong ceritakan balik, flashback kepada korang. First time tengok, hai Husna, rugi Husna. Kak Ijah setiap Kak Ijah live insyaAllah, kalau diberi kelapangan masa ataupun keberkatan masa oleh Allah, setiap malam pukul 10 malam insyaAllah Kak Ijah live dengan info-info berpantang sebenarnya, kan. Info-info berpantang, dan selalunya malam Kak Ijah akan live pasal herba yang Kak Ijah ramukan lah. Dahlia kata berapa kerap boleh minum sepang tu, selain tu apa cara pemakanan yang khusus ke masa baby jaundice tu, ada cara pemakanan yang khusus ke masa baby jaundice? Kan betul tu. Dahlia pandai tanya Kak Ijah soalan. Okey. Orang kalau daripada segi perubatan modernnya kan, Kak Ijah pun kadang-kadang confused bila diorang kata makanan tu takkan mengganggu badan kita kan. Ada doktor kata makanan tu takkan mengganggu badan kita kan. Tapi apakah yang menyebabkan doktor tak bagi kita makan kunyit, tak bagi makan halus, makan lada hitam, semua tak bagi. Even pakai parang pilis pun ada yang tak bagi tau. Maknanya korang kalau parang pilis tu tak boleh pakai, tak boleh mandi pakai sabun ke? Sebab nanti sabun takkan tak masuk dalam badan kita kan. Takkan tak, sabun pun bolehlah masuk. Kalau parang pilis boleh resap ke dalam badan, sabun pun mesti boleh resap dalam badan macam tu. Sebenarnya pada perawatan, Kak Ijah cerita pada segi perawatan orang dulu. Kak Ijah tak cerita daripada segi perawatan moden. Kak Ijah nak ucapkan, nak cakap minta maaf pada perubatan-perubatan moden kalau benda-benda yang Kak Ijah cakap ni offense ataupun menentang ataupun bertentangan. Okey, sebab kita nak cerita dulu-dulu. Bukan Kak Ijah galakkan, tapi ni adalah orang dulu-dulu punya cara kan. Kita mungkin boleh kurangkan pengambilan kunyit, sebab kunyit tu berwarna kuning. Kan? Orang dulu-dulu kalau anak kuning, dia tak bagi kita pakai baju warna kuning pun. Jangan kau pakai baju kuning dekat dengan baby kau yang kuning. Tak boleh. Sebab aura. Bila kuning jumpa dengan kuning, dia akan jadi lagi kuat. Macam tu. Okay, bila kuning jumpa dengan biru, dia akan lebih sejuk. Kuning tu akan cepat jadi sejuk, akan kurang. Ini adalah perawatan auranya. Sama juga dengan pemakanan. Kalau dulu, kalau orang kena kuning, saya sayang. Makeup? Ambil lah. Okay. Anak nak pinjam makeup aku, anak jantan. Berapa? Sorry, terganggu sikit. Jadi okay.
Jadi apa tadi? Jangan pakai baju warna kuning. Sama juga dengan pemakanan. Kurang pengambilan kunyit dulu. Tapi kalau boleh elakkan dulu ambil kunyit. Ambillah halia, ambil lada hitam tu bagus untuk kita ambil. Kunyit tu boleh kita eliminate dulu untuk sementara baby kita kuning. Ini daripada segi perawatan orang dulu-dulu ya. Perawatan orang dulu-dulu yang Kak Ija cerita. Sebab orang dulu-dulu percaya kalau kita baby kita kuning, kita dekatkan dengan warna kuning, dia punya aura kekuningan tu akan lebih nampak. Mata dia akan lebih kuning, kulit dia bila tekan dekat nampak lebih kuning. Jadi dia tak nak macam tu. Jadi dia cuba nak elakkan kekuningan pada baby tu. Jadi jangan ada persekitaran yang berwarna kuning dalam dekat dengan baby macam tu. Jangan duduk dalam bilik kuning. Kalau dulu-dulu ni cerita dulu-dulu macam tu. Semua tak boleh. Sama juga macam dulu Kak Ija ada penyakit darah kan. Doktor suruh duduk dalam bilik gelap. Kenapa kena duduk dalam bilik gelap? Aku ni doktor ni pelik kan masa tu lah kan. Suruh siap dah lah Kak Ija dulu miskin. Suruh pula mak aku buat bilik gelap ke aku. Bila kau sakit suruh duduk dalam bilik tu bertenang. Macam-macam suruh kan. Jadi macam kenapa apa kaitannya sebenarnya disebabkan oleh aura. Cuaca, mood tu sangat penting untuk penyembuhan badan kita. Okay? Faham Siapa tadi tanya? Anak still kuning, first time baby kuning lama. Dah minum sepang ke Net? Kan dah minum sepang ke? Susu tak berapa berat tu. Thank you Intan. Memang tunggu live Kak Ija setiap malam. Makan mi kuning pun tak boleh. Betul. Mi kuning memang tak boleh makan dalam pantang Husna tak boleh makan mi kuning. Jadi macam-macam. Betul dulu-dulu memang macam-macam. Sebab tu kalau kita nak bersalinkan baby tu kan, nak buat sampul bantal tu janganlah kuning. Berbezalah pula dah kalau orang yang berketurunan. Dia ada keturunan. Ni cerita pasal orang dulu-dulu campur sikit. Ada orang berketurunan Raja Rawa tau. Siapa yang ada keturunan Raja Rawa dekat sini, bolehlah appearkan diri. Sebab orang ramai tak tahu kan berketurunan Raja Rawa. Berketurunan Raja Rawa ni dia orang akan sabut dengan warna kuning tau. Dia sabut warna kuning. Kak Ija tahu juga dan Kak Ija pun pernah nampak pernah tengok lah dia punya istiadat tu. Kalau orang berketurunan ni anak dia tak boleh kena tanah. Bila kena tanah ataupun kena pasir dia jadi biru. Dan Kak Ija pernah nampak budak tu jadi biru lah. Sebab Kak Ija ada sepupu yang berketurunan macam ni. Kalau dia kena pasir ataupun tanah. Jadi dia orang kenalah adalah dia orang punya cara dia dan memang kena ada kuning. Kan? Mak saya pun pesan macam tu. Selalu cakap mak mengarut. Kan? Mak mesti cakap, mesti kita rasa apa kaitannya sebenarnya ianya berkaitan dengan aura. Sebab warna kuning tu kalau Kak Ija belajar daripada segi perawatan aura, kalau contohnya kita kita nak pergi interview contoh Kak Ija cerita pasal aura ni, kita nak pergi interview warna apakah yang boleh kita pakai. Korang boleh tengok kalau George Bush dia pakai tie warna apa. Clinton dia pakai tie warna apa itu adalah daripada segi aura warna yang nak dibawakan. Berefek warna tu yang akan diberi kepada orang yang berdekatan dengan dia. Sebenarnya ada teknik macam ni. Jadi ada perkara-perkara macam ni. Contohnya korang nak pergi interview warna apa yang korang pakai kan. Jadi ada. Jangan kata tak ada. Kita orang tu cakap kita kelakar. Tapi bila orang cerdik pandai kata kau kena pakai baju warna waktu pergi kena pakai baju, jangan pakai baju warna orange sebab dia mendatangkan was-was. Jadi banyak warna-warna yang korang kena pilih betul-betul. Biru muda ataupun kau kena pakai warna merah, ada sedikit warna merah supaya nampak firm. Itu adalah antara aura yang boleh antara warna-warna yang boleh efek pada kita punya aura. Ada tau. Jangan kata tak ada. Akak kau dah tua. Jadi banyak benda dah tahu. Belum Kak Ija boleh ke minum air akar kayu tu sebab doktor selalu tanya ada ambil jamu sepang dulu Nek. Cuba besok minum sepang.
Cuba minum sepang, tengoklah seminggu ni. Kan, malah nak cakap banyak lah kan. Tapi insyaAllah lah. Kan, mak saya Nur Asmida kata mak saya pun selalu cakap macam tu. Selalu cakap mak nampak, jangan cakap. Aura warna ada dalam kitab Islam. Betul kan Husna? Jadi sama juga. Perawatan aura ni sangat-sangat bagus. Sangat-sangat warna ni memang dekat dengan kehidupan kita. Jadi ini antara rawatan yang digunakan sebenarnya untuk baby. Ramai orang kata tak relevan lah, apalah, kolot lah orang dulu-dulu. Tapi kena tahu dekat mana datangnya benda ni, cakap macam ni kenapa. Kak Ijah pun buat kajian. Akak kan dah banyak makan garam. Makan garam tak kena, alhamdulillah, syukur tak darah tinggi, kencing manis, sakit jantung tak ada. Makan garam tu banyak lah cik. Kalau kira ikut kilo tu dah berapa kilo dah aku telan ni daripada kecil ni cik kan. Orang dulu-dulu pula, dulu macam kita orang cerita lah ya, cerita-cerita. Kalau atuk Kak Ijah dia nak makan, dia garam dulu. Garam dulu taruh kat lidah baru dia makan. Macam tu kan, dia punya petua-petua dengan garam ni banyak. Kan sebab tu orang kata dah makan garam dulu kan. Okey Husna. Jadi apa-apa lagi nak dapat kita tanya, kita borak-borak sekejap sebelum kita tamatkan. Perawatan aura tu sangat-sangat penting. Selain kita ni kena prepare diri kita, minum herba supaya dapat hasilkan susu yang berat. Kalau tak percaya, tengok pada testimoni kat dalam page Kak Ijah. Kadang-kadang dia orang pump susu tu kuning pekat. Kan seronok kita tengok rezeki tu Allah nak bagi lebih kan. Allah nak bagi lebih. Nak kata setiap masa dapat pun tidak. Mungkin asbabnya kan. Mungkin asbabnya herba tu Allah bagi rezeki anak tu lebih, susunya lebih pekat kan. Kita Kak Ijah pun macam Kak Ijah cakap lah, orang nak ambil herba ni dia bukan boleh ambil main tarik sahaja, tidak. Dia ada tata cara pengambilannya. Contohnya kita nak masuk hutan, nak ambil herba lah ya. Kita cerita pula pasal nak masuk hutan cari daun herba pula kan, macam-macam. Yalah sebenarnya cerita kat korang kenapa kadang-kadang herba tu efektif sangat kan. Sebenarnya dia ada apa orang panggil, adab dia. Kita nak masuk hutan, kita kena selawat, kena bagi salam, kena niat kan. Kena niat, kena betul-betul macam mana cara nak ambil herba. Nak cabut herba tu pun kena elakkan daripada bayang-bayang, kena ada niat dia, kena bagi salam. Kalau kita cabut tu untuk ramukan, untuk contohlah kita nak ramukan herba ini untuk sipulan-sipulan yang bermasalah sekian-sekian. Kalau kita baca, nak cabut, kita baca macam tu. Kalau kita kata kita nak rawat untuk orang lain, kita nak cabut pun kita kena baca. Ya Allah, kena niat, kena doa. Baca cabut herba pun kena baca doa tau. Bukan main ikut taram sahaja. Macam tu. Sebab tu Kak Ijah rasa sama juga macam kita nak meramu herba kan. Nak meramu pun kita kena selalu niat. Even Kak Ijah kalau solat pun selalu doa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah yang makan herba aku ni, minum herba aku ni, diberi kesihatan Tuhan kan. Kena ada niat. Bila kita sediakan nak basuh nasi untuk anak-anak, korang nak petua anak korang dengar cakap basuh nasi tu, ya Allah lembutlah hati anak aku, tak boleh cerita anak dah datang. Anak tak boleh nak cerita dah. Kak, kalau baby kuning boleh bagi minum susu kambing tak? Orang dulu-dulu ada bagi. Orang dulu tapi Kak Ijah boleh bagi sebab susu ni kalau contohnya orang zaman dulu tak ada susu, dia orang bagi juga susu kambing, cumanya dia sedikit panas lah, jangan bagi banyak. Sikit je. Macam tu. Sunnah Nabi kan tu Kak Ijah. Kenapa Husna ni pandai ni, orang sekolah agama ni Husna ni je. Kan Kak Ijah ni tak berapa pandai ke Husna. Kak Ijah ni orang tak berapa bijak-bijak sangat je. Kan belajar tak tinggi.
Kak, kalau baby kuning boleh bagi minum susu kambing. Tu Ifah tanya. Boleh sedikit. Kak Ijah pun dulu pernah juga bidan tu suruh Kak Ijah bagikan sedikit susu kambing. Boleh sedikit lah 2-3 titik dalam mulut dia. Sama juga macam baby kena sakit mata. Taruhlah susu kita dalam mata baby tu. Cepat dia baik. Orang kata kenapa tahu susu apa maksud apa kena mengena susu kita dia boleh masuk dalam mata baby. Pengotor. Anak akak dia kata aku pengotor. Anak sulung Kak Ijah. Apalah ibu ni pegang susu dalam mata baby lah. Pengotor betul-betul ni. Dia boleh kata akak engkau pengotor. Pegang susu mata baby. Padahal itu petua orang dulu-dulu tau. Petua orang dulu-dulu. Dan baby akan cepat kurang tahi mata dia. Antara cara-caranya lah. Kan yang selalu orang tua-tua dulu punya cara perawatan. Kita belajar ni yang Kak Ijah tahunya cara orang dulu-dulu. Kak Ijah tak berapa moden sangat. Moden jugalah, tapi tak ada. Kak Ijah lebih suka nak cerita yang korang tak tahu. Kan? Okey, ada apa-apa lagi? Sebelum Kak Ijah teruskan. Ibu yang dalam pantang pun boleh minum susu kambing. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Sama juga contohnya kalau korang nak makan apa-apa yang berempah, kan? Sup, boleh. Jangan makan ikan bilis sahaja setiap hari. Ada hari tu adik tu dia kata dia tak ada susu. Baby dia meragam, sakit perut, kembung apa semua. Dia ingat dia sebab dia minum herba dia sakit perut. Bila tanya kenapa adik makan apa dik? Makan nasi dengan ikan bilis mata. Manalah susu nak ada khasiat. Mana nak susu baby lapar. Susu tak ada khasiat. Tak ada khasiat makanan untuk baby. Jangan makan nasi dengan ikan bilis je. Adik-adik kesian je lah adik-adik aku kat luar ni. Kan? Kadang-kadang Kak Ijah macam, ya Allah, ya Tuhan ku kesiannya dekat korang ni. Macam mana nak bantu, nak tunjuk. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita tunjuk. Korang collect lah. Nak tengok ulangan boleh tengok kat YouTube channel Kak Ijah, Keep Dara. Dan jangan lupa subscribe. Okay, bayar yuran. Okay? Jadi ada apa-apa lagi soalan? Tahi mata baby tu sebab discharge air mata urut tepi hidung anak setiap hari. Betul. Antara sebab baby bertahi mata boleh disebabkan oleh liang air mata dia ni tersumbat. Dia ada faktor. Okey, liang air mata dia ni yang dia dekat nampak ya. Bila kita tengok ada lubang untuk air mata ni. Mungkin baby punya liang air mata tu sangat-sangat kecil ataupun tersumbat. Jadi kita boleh urutannya kena macam ni. Urut ke bawah supaya air mata tu boleh kita urut selalu, urut kerapkan. Okey, selalunya kalau baby yang ada masalah tahi mata, ada yang sekejap, ada yang lama kan. Selalunya dalam 6-7 bulan hilang. Okey, kalau baby yang selalu ada tahi mata, 6-7 bulan dia akan hilang insya-Allah. Tapi kerapkan urutan tu. Urutan tu sangat-sangat penting supaya membantu merangsang aliran air mata ni. Nanti dia akan jatuh dekat dalam tekak kita kan. Sebab tu kalau kita titik ubat mata kita rasa sampai tekak pahitnya kan. Itulah. Terima kasih Nur Syamzani. Pandai Nur Syamzani ni. Kan Kak Ijah suka kalau ada adik-adik yang boleh bantu Kak Ijah. Explain. Kan Kak Ijah pun bukan tahu sangat. Kak Ijah kongsi apa yang Kak Ijah tahu. Kan. Jadi kalau ada adik-adik yang boleh tambah-tambah kan bagus macam tu. Siapa lagi dengan Kak Ijah minta tolong share. Minta tolong kongsi-kongsikan. Tolong kongsi-kongsikan, minta tolong komen-komen. Ada yang tanya dengan Kak Ijah, ni sama ke dengan sepang kederang? Berbeza. Sepang kederang tu 2 herba. Okey, ini adalah kulit kepada kayu sepang. Okey, kulit kepada kayu sepang. Kulit kayu ni dia shred. Shred tu macam kita pepper tu kita shred lah. Haluskan. Kan? Sepang kederang ni dia untuk diminum. Batang kayu tu kita potong-potong, kita bagi korang rebus minum. Pulihkan luka dalaman dan bantu banyakkan susu badan. Sangat sedap. Macam air teh Cina. Macam tu kan. Macam teh Cina. Nak bagi korang. Lagi satu, kalau korang minum herba, korang cepat turun berat badan. Bonus.
tak mau bagi tahu, tak mau overclaim, tapi insyaAllah. Ha, pun tukang urut. Ha, betul. Sharing is caring. Betul Nur Syamzani. Macam mana Nur Syamzani sekarang ni tak boleh mengurut orang lah kan? Ha. Anak kita ramai 7. Tu baru turun, tak tahulah apa aktiviti dia orang. Sekejap turun, sekejap naik, sekejap PKP. Dah besar-besar daripada 25 tahun umur yang sulung, 25-26 tahun. Dan yang kecil sekali 8 tahun. Jadi sekejap ke hulu, sekejap ke hilir, sekejap ke hulu, sekejap ke hilir. Tu nampak tu. Saya tengah zoom kat awak ni. Hai sikit. Hai. Mai masuk enter frame dekat saya. Ikut saya tu enter frame. Saya tengah pasal baby ni. Kita tengah live pasal baby kuning. Live pasal baby kuning. Tadi korang buat apa pakai makeup ibu? Baby kuning ni bagus kalau kita amalkan sepang kederang. Kan? Ni boleh mengurangkan kekuningan daripada baby tu. Dah boleh merawati. Boleh juga menyelesaikan masalah kulit. Kalau misalnya ada gatal-gatal, sepang kederang tu rendam, lepas tu boleh sapu ke, minum ke, boleh mandi ke. Untuk muka hitam macam saya pun boleh. Dah ibu kau hitam tak Okay. Kita ada production apa? Oh, dia orang pun ada production dia orang sendiri. Cik. PKP kan pentingkan family dan pentingkan yang nak urut tu. Okay, stay at home. Betul Kak Syamzri, betul Syamzani. Sebab tu Kak Ijaz selalu pesan kat dia orang, kalau korang tengah PKP ni tak boleh urut, lepas habis PKP cepat-cepatlah pergi cari tukang urut, tolong urut. Ijaz harap tukang urut tu bersedialah, boleh ambil booking lah kot kan. Ikut aturan, ikut turutan lah nanti siapa yang nak urut dulu. Sebabnya urutan ni sangat-sangat penting korang buat. Walaupun nak urut, lepas habis PKP korang kena juga berurut. Kena. Tak boleh tak urut. Kan? Betul kan? Sangat-sangat kena. Kak Ijaz pun sebenarnya kalau ikut susur galurnya, yang Kak Ijaz bidan raja, belah bapa opah Kak Ijaz pun bidan. Jadi kita orang ni banyak perbidanan, banyak urutan. Daripada segi ramuan herba ni, daripada belah atuk jugalah. Jadi dekat situ lah kot dapat sikit-sikit ilmu. Dulu kata macam kolotnya lah nak mengugut-ugut ni kan. Apa? Kak Ijaz tak mengurut. Kak Ijaz boleh mengurut tapi Kak Ijaz tak mengurut. Sebab apa? Kak Ijaz kau tak larat nak mengugut. Jari sakit. Jari sakit. Penat weh mengugut. Betul. Memang penat kalau kita mengurut. Okey? Jadi sekian dulu sahajalah Kak Ijaz rasa untuk preparation korang. Untuk dapatkan, untuk hadapi macam mana kalau baby kuning. Susukan baby dengan kerap. Minum sepang kederang supaya dapat menghasilkan susu yang pekat. Dan jangan lupa mandikan baby dengan sepang baby ni. Okey, kalau ada pita wali ke, boleh sapukan dekat tapak kaki baby sikit. Kalau ada daun kucai pun boleh mandikan baby dengan daun kucai. Boleh option. Apa-apa yang korang ada dan korang rasa bersesuaian untuk guna kan. Kak Ijaz pun bagi option juga pada korang. Ataupun pilihan. Tapi kalau untuk minum air sepang kederang tu Kak Ijaz memang sangat-sangat recommend. Bila kita dah ada anak banyak, kita dah experience banyak. Jadi benda yang Kak Ijaz rasa paling membantu dalam susu badan Kak Ijaz adalah itu. Jadi Kak Ijaz kepada korang supaya dapat kelebihan yang sama. Okey? Sekian dulu daripada Kak Ijaz. Jangan lupa like page Kak Ijaz bagi yang belum like, Berpantang by Nazir. Yang nak dapatkan herba berpantang, Kak Ijaz minta tolong, Kak Ijaz minta maaf pada mereka yang nak tapi Kak Ijaz tak dapat. Masa ibu 6 bulan ke atas tak boleh urut. Baby betul. Kan dalam perut. Betulkan kedudukan baby. Orang dulu 7 bulan kita melenggang perut. Kan? Itu Kak Ijaz buat. Kak Ijaz dulu selalu berurut. Itu mesti betulkan baby kedudukan supaya kita lebih selesa. Baby pun engage lebih cepat. Lebih senang lah. Sekarang ni mungkin berbeza sikit lah keadaannya sebab
tukang urut pun dah banyak yang commercialize kan, mungkin lain jugalah, ada yang lain-lain cara dan takut nak urut, jadi kena carilah bidan yang betul-betul pandai, sebab macam ni kata 6 bulan tu dah betul, elok betulkan kedudukan baby betul. Kan? Okey, jadi kita jumpa lagi esok. Kita jumpa lagi esok dengan tips yang baru. InsyaAllah Kak Ija akan fikirkan apakah tips yang nak bagi korang. Banyak tips sebenarnya daripada segi penjagaan berpantang, penjagaan kewanitaan, penjagaan anak-anak, penjagaan banyak kan. Banyak-banyak. Nanti kita ceritakan besok. Apa Nenek Kebaya nak cerita dengan korang? Tunggu besok pukul 10 malam. Nak herba berpantang, Kak Ija nak minta maaf ya pada mereka-mereka yang nak herba, Kak Ija tak dapat jualkan kepada korang sebab korang order lambat. Kak Ija tak boleh nak bagi korang makan herba bila korang dah terlampau lama, terlampau lebat. Okey, herba kena start daripada hari pertama melahirkan. Kak Ija minta maaf adik-adik yang dah salin baru nak cari herba tu. Kak Ija faham tidak ada kekangan. Tapi kalau Kak Ija nak tunggu siap, nak tunggu post pun, korang dah pantang baru dapat herba. Sementara tu korang boleh cari herba yang lain dulu untuk bantu perawatan. Mulut nenek macam tempayan.